Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk menukarkan bahan yang kita telah type di dalam Word kepada bentuk dalam Google Form. Jadi yang pertama sekali kita kena type bahan yang kita nak guna tu. Okey, di sini saya sediakan 5 soalan. Okey, 5 soalan. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4 dan 5 ni saya tulis secara manual. Okey, bukan dalam bentuk numbering lah. Okey, untuk A, B, C, D, mesti menggunakan numbering. Okey, satu lagi kita punya typing ni. Okey, dalam dia tak, kalau kata kita type menggunakan equation, okey, kita naik menggunakan apps equation. Okey, nanti kita akan lihatlah dia ada masalah sikit pada bahagian soalan tersebut. Jadi saya untuk soalan nombor 3 ni saya sahaja masukkan penulisan atau typing yang menggunakan software equations, terutamanya cikgu mathematics lah. Okey, sekarang ni katakan ini adalah soalan yang kita dah type tadi. Okey, kita type menggunakan Word. Okey, sekarang kita buka kita punya account. Sekarang kita Google Apps, klik pada Drive. Okey, pada Drive ni untuk memudahkan kita menguploadkan file supaya tidak bercampur dengan file-file yang lain, kita buat folder terlebih dahulu. Kita katakan kita namakan folder tersebut sebagai Word ke Google Form. Okey, dah siap type, kita klik pada create. Okey, sekarang dah ada folder Word ke Google Form. Okey, double klik pada Word ke Google Form pada folder tersebut. Okey, di sini kita nak upload kita punya file, jadi file upload. Okey, pilihlah file yang kita nak pilih. Kita nak upload tadi yang kita dah type tadi ni. Okey, Word ke Google Form. Okey, yang ni kita dah type tadi. Okey, dah sampai pun. Word ke Google Form. Sekarang ni dia dalam bentuk docx. Jadi sebelum kita tukar kepada bentuk Google Form, kita mesti tukarkan file tersebut kepada Google Docs, iaitu docx. Jadi kita klik pada right mouse. Okey, open with Google Docs, docx. Klik pada Google Docs. Okey. Kalau kita tengok di sini, sepatutnya dia dah jadi docx. Okey, dia dah jadi docx tapi masih lagi dalam penulisan docx. Caranya kita pergi ke file. Okey, kita ambil save as Google Docs. Okey, save as Google Docs, klik pada situ. Okey, sekarang kalau kita lihat file kita, dia tulis Word to Google Form 3. Okey, tapi sekarang ni Word to Google Form 3 tanpa docx. Tadi ada docx kan, jadi bermaksud dia dah tukar bentuk file tersebut ke dalam bentuk docx. Okey, sekarang kita buka balik kita punya folder Word ke Google Form. Sekarang kita dah ada pun. Dah ada dua file, satu bentuk W iaitu dalam file bentuk docx, satu lagi dalam bentuk docx lah. Kalau dia tak tulis apa ni maksudnya docx lah. Kalau kita tengok simbol pun dah tahu dah ni. Simbol ni adalah untuk docx.
Okey, sekarang ni kita akan gunakan bukan Word, kita akan gunakan file dalam bentuk DOCS. Jadi kita nak buat dalam bentuk Google Form. Klik pada New semula. Okey, kita pergi ke Google Forms, klik pada Google Forms. Okey, di sini kalau kita lihat dah ada pun dia punya. Ini adalah simbol untuk form builder. Okey, form builder. Okey, sekiranya masih tidak terdapat simbol ini, okey, kita boleh install. Kita kena install lah form builder tu. Okey, kita klik pada 3 titik ni. Okey, kita pergi ke add-ons. Okey, seterusnya kita klik pada search apps. Okey, klikkan ataupun typekan form builder. Okey, dah ada tu, kita klik pada situ. Okey, ini adalah form builder. Kalau cikgu tengok kat sini, dia dah tulis installed. Okey, maksudnya saya dah install. Kalau belum install, klik kat sini dan install terlebih dahulu. Okey, sekarang saya dah install, jadi saya pun tutup saja. Saya akan pergi ke add-ons. Add-on ni adalah untuk simbol untuk form builder. Klik pada situ. Okey, klik pada form builder. Okey, kalau dilihat di sini tiada perkataan start. Okey, saya perlukan perkataan start untuk membolehkan saya menukarkan word tersebut dalam bentuk Google Form. Jadi saya perlu reload semula. Reload di sini. Reload this page. Okey, tak ada kan? Okey, sekarang dah ada semula. Okey, seterusnya kita klik pada situ. Okey, gunakan right mouse. Kemudian klik pada form builder. Okey, ni kat sini dah ada perkataan start. Okey, dah ada perkataan start. Kita klik pada start. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok di sini, terdapat 4 pilihan. Yang pertama Google Forms, kedua Google Sheets, Google Slide dan Google Docs. Jadi kita dah tukar file kita tadi dalam bentuk Google Docs. Jadi kita kliklah pada Google Docs. Kemudian kita pilih file apa yang ada dalam file yang telah kita tukar dan kita nak guna, yang telah tukar dalam bentuk Google Docs. Okey, yang ni kan kita dah tukar dalam bentuk Google Docs, dan kalau kita tengok simbol di sini pun simbol Google Docs lah. Okey, jadi kita double klik pada file tersebut. Okey, kita lihat di bawah. Okey, dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tadi saya dah type sebanyak 5 soalan saja. Dan kalau diperhatikan di sini, okey, dekat name ni. Okey, dekat name ni nombor 3 ni ada 2 kali. Okey, dan kalau perasan tadi nombor 3 ni juga adalah typing dia, cara saya menaip tadi tu. Saya menggunakan software ataupun apps equation kan, punca kuasa 2, 1, 3, 6 tadi ni. Jadi okey, di sini kita pastikan type ni mesti adalah multiple choice. Okey, bulat-bulat macam ni, multiple choice. Yang ni short answer. Jadi kita tak mau dalam short answer sebab kita nak pilih jawapan sekali lagi. Dia mesti dalam bentuk multiple choice. Jadi yang ni kita tak mau lah. Itulah masalahnya sekiranya dalam typing kita tadi kita menggunakan apps function equations. Okey. Kita tengok bawah lagi. Okey, make options as multiple choice. Okey, klik situ. Make selected question as required. Maksudnya pelajar mesti jawab semua soalan. Kita klik pada situ. Okey, dah siap semua.
import selected. Okey, perhatikan semula nombor 3 ni kita tak tick pun pasal kita tak mau yang ni. Kita nak semuanya dalam bentuk multiple choice. Jadi dah pilih, klik semua, kita pun import selected. Okey, imported successfully, maksudnya dah siap. Tukar ke dalam bentuk Google Form. Okey, kita tengok sini. Okey, dah tukar dalam bentuk Google Form. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5. Okey, dah pasti semua pilihan yang kita nak masukkan tu dah ada di situ. Maka kita pun tutuplah form builder. Sekarang semua soalan kita dalam bentuk Google Form. Okey, Google Form ni masih lagi belum di-set dalam bentuk soalan. Soalan quiz lah. Okey, dia hanya dalam bentuk general. Kita tak letak lagi point untuk setiap soalan ni berapa. Jadi multiple choice nah. Okey, jadi kita apa yang perlu kita buat? Kita pergi ke setting. Okey, di setting ni kita boleh tengok terdapat 3 pilihan, general, presentation, quizzes. Jadi kita akan klik pada quizzes. Okey, jadi kita nak jadikan Google Form kita ni dalam bentuk quiz. Jadi make this a quiz. Okey, di sini adalah optional yang kita boleh pilih dan kita tentukan, kita set lah. Okey, release grade immediately after each submission. Maksudnya kita nak bagi nampak grade tu selepas submission, selepas penghantaran lah. Selepas jawab semua, kita pun klik pada submit. Okey, nampak jawapan terus ataupun grade. Okey, ataupun later after manual review. Okey, kita pilih lah yang mana yang kita nak. Respondent can see, maksudnya kalau pelajar buat ataupun respondent kita. Okey, yang pertama miss question, dia boleh tengok okey soalan apa yang tertinggal, ataupun dia boleh tengok yang ni correct answers, tengok jawapan yang betul, ataupun point values. Nak tengok point values ni berapa point yang dia dapat. Okey, katakan kita boleh set lah. Kalau kita tak nak, kita buang tik tersebut. Jadi kita kata kita tak mau pelajar tengok miss questions pun tak mau bagi tengok, correct answer pun tak bagi tengok, maka kita tik pada point value sahaja. Okey, selepas kita dah siap setting, dah puas hati semua, klik pada save. Okey, kita dah jadikan kita punya ni dalam bentuk apa dia? Quiz lah sekarang ni. Okey, tengok sini pun dah selesai, quiz pun selesai. Okey, save lah tadi. Okey, seterusnya okey, klik pada answer key. Okey, di sini kita boleh setkan untuk soalan 1 ni berapa point yang kita nak bagi. Jadi kalau kita lihat dia ada 5 soalan, jadi katakan kita letak semua 20% lah. Okey, 20 point. Jadi yang manakah antara berikut merupakan integer terbesar? Jadi kalau kita lihat sini semua negatif, yang tak ada tanda negatif adalah sifar. Jadi jawapannya adalah sifar. Okey, dah siap setting marker dan jawapan yang betul, maka kita klik pada done. Okey, untuk soalan yang kedua sama juga. Okey, kita pilih okey, apakah faktor sepunya bagi 12 dan 33. Jadi jawapannya adalah kita klik pada answer key dulu. Okey, kita klik pada point yang kita nak bagi untuk soalan tersebut, katakan 20 juga. Jadi apakah faktor sepunya bagi 12 dan 33? So jawapannya adalah 3. Okey, klik pada 3, klik pada done. Okey, selesai untuk setting soalan yang kedua. Untuk soalan yang ketiga, jawapannya adalah 12. Okey, jawapannya adalah 12. Sebelum tu kita klik pada soalan tersebut.
Okey, tekan answer key. Okey, letakkan point. Lepas tu klikkan pada jawapannya yang benar, yang betul. Kemudian done. Okey, seterusnya buatlah begitu. Langkah yang sama juga untuk soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Okey, 6 ni 10. Answer key, klik pada answer key. Klik pada point. Okay, klik pada jawapan yang betul. So done. Okey, nombor 5 jawapannya. Okey, kita klik pada soalan nombor 5. Klik pada answer key. Klik pada answer key dan letakkan point yang kita nak letak. Nak beri kepada pelajar 20% dan pilihlah jawapan yang benar dan tekan done. Okey, selesai yang tu. Okey, selesailah untuk setting soalan yang kita nak berikan kepada pelajar. Kalau kita klik pada yang tadi, saya ulang semula. Okey. Okey, tadi paparan ni adalah seperti ini masa kita setting soalan tadi. Okey, katakan kita nak bagi kita nak lihat paparan yang pelajar ataupun responden akan lihat. Sebelum tu kita letaklah ini, katakan kuis matematik. Okey, tagkan nama. Kata kita nak pelajar tuliskan nama. Okey. Okey, mungkin short answer required juga. Okey, seterusnya katakan kita nak tambah satu lagi kelas. Klik pada tanda tambah di sini. Kemudian minta pelajar tuliskan kelas. Masukkan kelas anda. Okey, short answer. Okey, yang kedua kita nak pelajar tulis masukkan kelas. Okey, jadi kita tulislah, tagkan masukkan kelas anda. Okey, untuk masukkan kelas anda, kita pilih short answer lah. Okey, masih lagi required. Pasal dia bukan soalan, cuma kita nak minta pelajar tulis data tentang nama dan kelas yang pelajar itu sedang, inilah, pelajar itu menjawab. Seterusnya, dah siap semua tu. Okey, kita nak lihat paparan yang pelajar akan lihat. Klik pada mata ni. Klik pada mata tersebut. Okey, ini adalah paparan yang akan dilihat oleh pelajar. Dan pelajar boleh tengok tu point dia dapat berapa untuk soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 dan soalan yang ke-5. Dan jadi dia pilih je lah. Okey, saya akan tunjukkan paparan yang kita sebagai guru boleh lihat setelah pelajar kita menjawab soalan tersebut. Contohnya, kita tagkan dulu nama dan kelas. Okey, kita pun jawablah soalan dia. Kos sifar. Soalan yang kedua, 3. Soalan yang keempat, 12. Soalan yang keempat, yang ketiga tadi, yang keempat, 6, 10. Okey, soalan yang kelima, jawapannya ialah P tolak 3Q kuasa 2. Okey, setelah siap menjawab soalan, kita pun klik pada submit. Okey, di sini pelajar boleh lihatlah view score. Okey, jawapan di sini.
maka dia boleh lihat balik. Okey, tadi kita dah dia boleh tengok semula soalan-soalan jawapan yang dia jawab tadi, yang pelajar jawab lah tadi kan. Okey, seterusnya kita nak lihat paparan. Okey, kita nak lihat selepas pelajar dah jawab, di manakah di manakah jawapan pelajar tersebut disimpan. Okay, kita pergi kepada Google Form yang tempat kita edit tadi. Okey, dekat situ kita klik pada responses. Okey, responses. Okey, ini adalah responses ataupun data yang dikutip secara graf. Okey, bolehlah lihat sebab baru seorang kan. Jadi macam ni data dia, kalau ramai nanti dia kita akan lihat dia punya responden pelajar tu berapa, pelajar A berapa, pelajar B berapa. Jadi okey, katakan kita dah nak ni secara data lah, graf kan. Okey, katakan kita nak tengok dalam bentuk spreadsheet, Google Sheet lah. Jadi create a new spreadsheet. Kalau dia punya spreadsheet masih tiada, maka kita klik pada create a new spreadsheet. Okey, klik pada create. Okey, ini adalah paparan yang akan dilihat ataupun dikumpul di dalam Google Form. Okey, sampai soalan yang akhir. Di sini kita boleh adjust dia punya kotak supaya semua soalan boleh dilihat. Okey, semua soalan boleh dilihat, boleh copy, boleh paste semua. Okey. Okey, jadi itulah cara-cara bagaimana untuk menukarkan Word ke dalam bentuk Google Form. Jadi saya dah kongsi di sini cara menukarkan Word kepada Google Form menggunakan fungsi fungsi form builder. Okey, menggunakan fungsi form builder. Kemudian kita perlu install form builder terlebih dahulu. Klik pada start dan teruskan langkah-langkah seperti yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.